Saya Nurina Bila Niti Marzuki, nombor matrik 17 DIP 22F1050. Okay, so hari ini saya akan membentangkan tentang definition of riba. Okay, the word riba means excess, increase or addition. According to Sharia terminology, implies any excess compensation without due consideration. Riba may be defined as any excess paid and received over and above the principal as a condition of loan for which no recompense or exchange value is paid or received, and which tends to increase with the passage of time and is not related with business form. Okay, so maksud dekat sini, dalam bahasa Arab, riba ni bawa maksud kepada lebihan ataupun pertambahan, dan menyuruh kepada hukum syarak pula. Riba ni merupakan pertambahan dalam bayaran yang kita pinjam. Sebagai contoh, bila kita buat pinjaman di bank konvensional terutamanya, semestinya kita akan dikenakan interest untuk buat pinjaman. So itulah yang dikatakan riba, yang di mana kita buat pinjaman dan perlu bayar semula dengan nilai yang lebih tinggi. Seperti yang kita tahu, Islam ni sangat memandang berat terhadap perbuatan riba. Dalam Al-Quran juga Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Okey, untuk seterusnya kita pergi kepada ribawi item. Okey, untuk pengetahuan semua, ribawi item ni kita dikategorikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah basis medium of exchange, iaitu item dia terdiri kepada gold, silver and currency. Dan kategori yang kedua ialah basis foodstuff, dan item dia terdiri daripada wheat, barley, dates and oat. Okey, untuk ribawi item ni kita dibenarkan untuk membuat pertukaran, tetapi mempunyai syarat-syarat yang tersendiri. Antaranya mestilah sama kuantiti, dan yang kedua jual beli mestilah dilakukan dengan serta-merta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Balkis binti Muhammad Razin, nombor matrik 17 DIB P2F1031. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis riba. Riba terbagi pada dua, riba al-duyun dan riba al-buyu. Riba al-duyun ni dia bermaksud riba yang memberi pinjam ataupun yang meminjamkan. Dan riba al-buyu ni riba yang berkaitan dengan jual beli. Riba al-duyun terbagi pada dua, riba al-qard. Riba al-qard ni dia berlaku akibat penangguhan hutang. Contohnya, Ahmad dia bagi RM1,000 kepada Abu, tetapi disebabkan Abu bayar lambat, dia menaikkan pembayaran sebanyak 500 kepada Abu. Jadi total yang Abu perlu bayar kepada Ahmad sebanyak 1,500. RM500 yang Abu perlu bayar tu dikira sebagai riba al-qard. Dan yang kedua, riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah ni berlaku disebabkan pertambahan bayaran yang dibuat oleh peminjam kepada pemberi pinjam disebabkan dia bayar lambat. Contohnya, saya bagi pinjam dekat Fatin sebanyak RM500, tetapi Fatin jumpa saya, dia kata boleh tak saya nak bayar sebulan yang akan datang, sebab sekarang saya tak ada duit. Jadi selepas sebulan dia bayar dekat saya sebanyak RM1,000. Dia bayar lebih sebanyak RM500 tu sebab dia bayar lambat. Jadi RM500 tu kita dipanggil sebagai riba jahiliyah. Kedua-dua ni, riba al-qard dengan riba jahiliyah ni, dia sama je konsep macam perbankan konvensional. Sebab perbankan konvensional, kalau kita bayar lambat, kita mesti dikenakan faedah ataupun penalti. Riba al-buyu terbagi kepada dua,
Yang pertama, riba al-faiz. Riba al-faiz ni menukar dua barang dan ada menukar dua barang ribawi dan ada pertambahan dalam satu barang. Contohnya, kita nak tukar duit kertas dengan duit shilling, tapi duit shilling ni ada RM100 dan duit kertas ni ada RM90. Maka ia dikira sebagai riba al-faiz kerana nilai yang kita nak tukar barang tu tak cukup, kurang RM10. Itu dipanggil sebagai riba al-faiz. Yang kedua, riba an-nasyah berlaku disebabkan kelewatan dalam penyerahan dalam salah satu barang. Contohnya, saya nak beli seutas rantai dan rantai itu saya membayar secara ansuran. Tapi rantai itu saya dah dapat, cuma saya tak bayar penuh. Itu dipanggil sebagai riba an-nasyah kerana penangguhan dua barangan ribawi. Kesimpulannya, riba ni dia banyak kepada pembankan konvensional. Kita sebagai umat Islam, kita perlu mengamalkan pembankan Islam supaya kita lari daripada unsur-unsur riba. Nama diberi Fatin Nadia binti Syamsul Amni. Nombor kad matrik 17DIB 22F1002. Seterusnya saya akan sambung mengenai karakteristik of riba. Di sini saya telah tampilkan 5 karakteristik of riba. Yang pertama adalah origin of riba is unlawful of contract. Maksudnya kat sini riba ni adalah kontrak yang menyalahi undang-undang. Yang kita tahu, riba ni ialah amalan mengenakan kadar faedah yang terlalu tinggi. Jadi riba ni sebenarnya riba ni adalah mendatangkan kesan yang negatif kepada rakyat. Dengan dikenakan caj riba, rakyat akan menanggung pinjaman tu dengan terlalu lama. Jadi dia menjejaskan ekonomi rakyat. Dengan adanya undang-undang ni dapat menjamin keadilan dan transaksi serta melindungi kekayaan rakyat dengan membuat pertukaran yang adil. Okay. Yang kedua, riba an-nasyah is related with qard and dain. Okay, riba an-nasyah ni berkaitan dengan qard iaitu pinjaman dan dain iaitu hutang. Merujuk kepada qard iaitu pinjaman, yang kita tahu pinjaman ni adalah interest. Contohnya kan, Contohnya kita membuat pinjaman melalui bank konvensional untuk transaksi untuk pinjaman untuk membeli kereta. Jadi kita akan membuat pinjaman tersebut. Yang kita sedia tahu, bank konvensional ni akan mengenakan interest yang tinggi. Jadi ia nampak jelas di situ bank konvensional ni mengamalkan riba. Yang ketiga iaitu not related with the result of business. Jadi riba ni tidak berkaitan dengan dalam perniagaan. Ia dikatakan sedemikian kerana dalam perniagaan lebihan daripada duit yang kita dapat daripada modal tu, ia dikira sebagai keuntungan, bukan dikira riba. Jadi riba tidak berlaku dalam urusan perniagaan selagi ia tidak mengakibatkan kezaliman dan penindasan kepada rakyat-rakyat. Okey, yang keempat, the excess over and above the principle of loan or debtor on counter value. Maksudnya kat sini riba ni adalah melebihi prinsip pinjaman. Jadi contohnya kat sini yang kita selalu lihatlah. Okey, contohnya ibu bapa kita lah nak membeli kereta dan rumah dengan nilai yang sekarang, mestilah ibu bapa kita akan membuat pinjaman. Jadi mereka akan meminjam. Maksud kat sini jadi ibu bapa kita tu akan membayar, tapi bukan dengan kadar yang dipinjam. Dia akan membayar lebih, iaitu interest. Jadi dengan pinjaman tu kadang-kadang
bila makan masa yang lama, pinjaman tu akan semakin lama semakin naik. Jadi ia akan memberi impak yang negatif. Jadi kita akan lihat mereka bersusah payah bekerja untuk membayar riba. Jadi riba ni adalah punca seseorang tu macam memberi impak yang negatif lah dalam ekonomi mereka. Okey. Seterusnya yang terakhir adalah riba nasihat ni is related with time and become double. Riba nasihat ni dikaitkan dengan masa dan menjadi 2 kali ganda. Jadi daripada yang saya terang tadi, contohnya lah Abu ni meminjam, Abu ni membuat pinjaman di bank konvensional lah. Lepas tu dia akan membayar pinjaman tersebut mengikut kadar yang telah ditetapkan. Contohnya pada bulan pertama Abu membayar mengikut kadar yang ditetapkan. Pada bulan kedua ekonomi dia agak turun sedikit, jadi dia tidak membayar pada bulan yang kedua. Jadi pinjaman tu akan bertambah masa. Dalam interest bank konvensional, semakin bertambah masa semakin bertambah interest. Jadi semakin lama semakin tinggi interest yang dia akan bayar. Sampaikan ada sesetengah tu harga interest mereka yang perlu bayar sama dengan harga yang mereka pinjam. Sebab itulah riba ini memberi impak yang negatif kepada seseorang dan mengganggu ekonomi, sehingga kan ada orang jatuh, gagal dalam kehidupan sebabkan ekonomi yang goyah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada isu riba. Saya akan jelaskan isu mengenai riba. Riba punca utama umat Islam sukar berjaya dalam perniagaan. Isu ini dikupas oleh pengasas kumpulan Brani Bunch dan Malakat Mall, Muhammad Fazil Hashim. Beliau berkata, walaupun negara kita telah merdeka, tetapi rakyat kita, terutamanya umat Islam, masih menggunakan atau mengamalkan riba dalam perniagaan mereka. Seperti kita sedia maklum, riba adalah perkara yang haram di sisi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan riba ini di dalam Al-Quran. Sudah terang lagi bersuluh yang riba ini haram. Kebanyakan peniaga-peniaga ini, mereka mengamalkan riba hanya untuk mengejar keuntungan. Tetapi mereka tidak fikir sama ada jalan yang mereka gunakan ini sama ada halal ataupun haram. Mereka hanya fikirkan keuntungan sahaja. Kalau mereka menggunakan riba dalam perniagaan mereka, perkara yang mereka lakukan dalam perniagaan mereka tidak diberkati Allah. Malahan keuntungan yang mereka peroleh daripada perniagaan yang mereka jalankan itu semestinya haram. Jika menginginkan keuntungan, kita hanya perlu berusaha, doa dan tawakal. Usaha dan doa itu merupakan kunci utama kalau kita ingin berjaya. Bak kata pepatah Melayu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya dekat sini, kalau kita nak dapatkan sesuatu, kalau kita nak berjaya, kita perlu bersusah payah dahulu. Mana ada orang yang berjaya dia terus dapat apa yang dia nak. Mestinya dia perlu usahakan. Macam itu juga kalau kita dalam perniagaan. Kadang perniagaan yang kita jalankan tu sama ada dia lancar ataupun tak, sama ada perniagaan kita lakukan itu kadang-kadang kita ke atas dan kadang-kadang kita kat bawah. Sebab itulah riba ini kita tak boleh nak jalankan pun dalam perniagaan kita, sebab riba ini memang diharamkan oleh Allah. Kalau kita lakukan riba ini dalam perniagaan kita, sememangnya kita punya perniagaan ini tak akan diberkati. So, kalau kita lakukan juga, Allah takkan pandang pun apa yang kita amalkan, kita punya perniagaan tu Allah takkan pandang. Maksudnya apa yang kita buat tu hanyalah sia-sia. Allah takkan pandang semua itu. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada isu yang kedua, iaitu membeli kereta secara sistem Islam tetapi menggunakan insurans konvensional. Okey, seperti yang kita tahu, hukum mengambil insurans konvensional ini adalah haram sebab pengharaman insurans konvensional ini adalah melihat kepada transaksinya
ingin kongsikan sedikit hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qalbu al-halal wajibun ala kulli muslim." Okay, yang bermaksud mencari halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap muslim. Okay, so berdasarkan hadis di atas, jelaslah bahawa sekiranya kita ingin mengambil ataupun melanggan apa-apa insurans, sama ada insurans nyawa maupun insurans am seperti kereta, rumah dan sebagainya, adalah haram di sisi syarak. Walau bagaimanapun, sistem kawan Islam ni juga ada menyediakan insurans Islami atau lebih dikenali lagi iaitu takaful. Okay, so apa perbezaannya insurans konvensional dan juga takaful ini? Okay, untuk yang pertama iaitu dari segi garanti. Untuk insurans konvensional diberikan oleh syarikat itu sendiri, tetapi untuk takaful, ahli atau peserta itu sendiri yang menjamin antara satu sama lain. Okay, seterusnya kita tengok kepada keuntungan. Okay, untuk insurans konvensional biasanya membagikan keuntungan ini mengikut bicara syarikat, tetapi untuk takaful mereka mendapatkan keuntungan ini melalui charge yuran yang mereka bayar ataupun lebihan daripada keuntungan yang mereka ada. Okay, untuk yang terakhir sekali iaitu dari segi pampasan. Okay, untuk insurans konvensional, pampasan ini dibayar daripada kumpulan wang syarikat itu sendiri, manakala takaful pula mereka membayar pampasan itu daripada dana takaful. Okey, seterusnya kita akan teruskan lagi dengan isu yang ketiga. Isu yang ketiga ni adalah topik yang paling hangat di kalangan para pelajar, iaitu mengenai PTPTN. Jadi PTPTN ni ialah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Jadi mengenai PTPTN ni adalah badan yang bertanggungjawab menguruskan pembiayaan pendidikan pelajar di institusi pengajian tinggi iaitu IPTA maupun IPTS. Jadi kebiasaannya para pelajar yang ingin melanjutkan pelajarannya dalam program pengajian sepenuh masa maupun diploma yang kebiasaannya meminjam PTPTN bagi menampung kos berada di institusi pengajian. Okey, kenapa PTPTN ni terdapat unsur riba dalam charge yang akan dikenakan? Ini kerana terdapat sebanyak 3% kadar charge yang akan dikenakan. Jadi tanggungan yang akan dibayar selepas tempoh belajar akan semakin naik. Contohnya dalam kalangan pelajar IPTA, mereka hanya meminjam sebanyak 19,000. Tetapi dengan kadar charge 3% ni, mereka perlu membayar sebanyak RM23,88. Manakala di IPTS, pinjaman bagi mereka adalah sebanyak 60,000. Tetapi selepas dikenakan kadar charge sebanyak 3%, mereka perlu membayar sebanyak RM87,261.17. Jadi jelaslah kita nampak di sini charge lebihan tu adalah riba. Jadi para pelajar ni harus menanggung bebanan selepas tamatnya pekerjaan. Kebiasaannya para pelajar ni selepas belajar biasanya mereka menganggur. Jadi mereka harus memikirkan lagi di mana harus mencari kerja, macam mana nak bayar PTPTN. Jadi mereka banyak memikirkan dan perlu menanggung risiko tersebut. Semasa desas-desus isu ini berlaku, pihak kerajaan mengambil tindakan dengan menyuruh mufti-mufti membuat rundingan mengenai PTPTN. Tetapi mereka menutup kes ini dengan mengatakan charge yang dikenakan sebanyak 3% itu hanyalah kos pentadbiran sahaja. Tetapi kita sebagai masyarakat, kita boleh nampak dekat situ ianya lebihan. Jadi ini adalah lebihan. Jadi nampak terus teranglah 3% tu adalah riba.
ia mengenakan charge. Macam tu. Saya ada buat research. Saya tertarik dengan Dr. Zaharuddin. Ia mengatakan bagi pendapat beliau mengatakan juga 3% yang dikenakan itu adalah riba, sebab itu adalah lebihan kadar lebihan daripada nilai nilai yang meminjam tersebut. Jadi dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sehingga ayat 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tazlamun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki baki riba sekiranya kamu benar-benar beriman. Jika tidak, Allah dan Rasulnya mengisytiharkan perang terhadap kamu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu agar kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan Halilah. Terima kasih Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halilah binti Abdullah dengan kad metrik 17 DIB 22F1015. Bagi isu yang keempat ialah ekonomi Malaysia berpaksikan hutang, riba punca kemiskinan. Kenapa isu ini dibangkitkan? The real cause of the problem is our economic and financial system that relies on the debt industry or the practice of usury. Punca sebenar masalah ekonomi negara kita ialah negara kita ni sangatlah bergantung dengan industri hutang. Jadi bila kita berhutang, semestinya kita akan dikenakan interest kan. Jadi bila hutang kita bertambah, interest kita pun akan bertambah. Nanti bila kita nak bayar balik hutang kita tu, kita akan jadi double. Nilai sebenar, nilai hutang yang kita membuat pinjaman akan jadi double. Sebabnya kita akan bayar hutang plus dengan interest. Sebab itulah nilai kita bertambah. Dekat situlah ada unsur riba. Inilah yang dimaksudkan dengan riba punca kemiskinan. Contohnya lah, ada seseorang itu dia nak buat pinjaman sebab dia sangat memerlukan pinjaman tu, tapi dia terbeban sangat dengan interest yang dikenakan. Sebab setiap bank, terutamanya bank konvensional, dia menggunakan interest yang nilai yang berlainan. Ada bank ni dia interest dia tinggi, ada bank ni interest dia rendah. Jadi kita kena pandai. Tetapi sebagai umat Islam sangat-sangatlah digalakkan untuk kita tidak mendekatkan diri kita dengan unsur riba ni. Jadi sangat-sangatlah digalakkan untuk umat Islam berurusan dengan perbankan Islam supaya kita dapat menjauhkan diri kita daripada riba. The practice of the national banking system is the same as the banking system in Western countries. That is, bank will always create new money when giving loan to customer. Sistem bank konvensional dia sama dengan sistem bank di negara barat. Dia akan bank bagi kita pinjam duit, dengan duit kita tu dia akan create new money. Dekat situlah ada unsur riba.
If the debt industry or our banking system continues to grow, then the problem of poverty in our country is not only impossible to solve, it will even get worse. Jika industri hutang ni tidak dapat dibentong di Malaysia, maka masalah kemiskinan di Malaysia ni tidak akan dapat diselesaikan. Daripada kawan-kawan saya ulaskan tadi, saya dapat membuat satu kesimpulan bahawa setiap urusan muamalah yang berunsurkan riba adalah haram. Ada sebab Allah mengharamkan riba ini. Antara sebabnya adalah riba ini mempunyai unsur penindasan dan unsur ketidakadilan. Disebabkan itulah riba ini diharamkan. Oleh itu, kerajaan atau lebih spesifik lagi Bank Negara Malaysia mestilah melaraskan semua bank-bank yang ada di Malaysia ini untuk mematuhi syariah Islam. Contohnya menukarkan akad bai'inah kepada akad tawaruk. Jadi kat situ lebih baik. Akhir kata daripada saya, kita ni sebagai umat Islam sendiri kena menolak sekeras-kerasnya muamalah yang berunsurkan riba. Kalau kita pun sebagai umat Islam ada berurusan dengan menggunakan riba ini, jadinya orang yang bukan Islam juga akan memandang remeh dekat kita. Jadi kita sendiri sebagai umat Islam haruslah menolak sekeras-kerasnya urusan yang berurusan dengan riba. Sekian daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.